suruh tutup mic. Suruh tutup mic. Okey, baik. Ini peringatan sebelum kita mula. Ini minta kepada semua untuk jaga adab dan juga minta tolong tutup mic supaya kawan-kawan kita boleh dengar. Dan juga kalau ada kalau ada sebarang persoalan ataupun soalan nak tanya, boleh salin dulu dekat buku nota tu, nak tanya apa ni. Di akhir perbincangan kita nanti, di akhir program kita, boleh letak di ruangan komen. Yang mana kami sempat jawab dan kami boleh jawab, kami akan jawab. Yang mana kami tak sempat, kami akan simpan dan akan dijawab pula bila dia dah main nanti. Jadi kalau ada persoalan jangan buat tak tahu. Ada persoalan tulis dulu. Akhir perbincangan akan diutarakan soalan tersebut. Okay, faham tak adik-adik? Faham. Ni, so Osman tutup mic. Osman. Tolong tutup mic. Nama dia Osman. Osman tutup mic, Osman. Tutup mic, Osman. Osman tu bapak aku. Nah, tutup mic Pak So. Sama puan tak tutup mic lagi, okey. Tengok ni ada lambang mic tu. Okey dah. Tekan tutup. Terus tutup mic Pak So. Okey. Mula. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Jawab dulu salam. Okey, kita jawab. Okey, baik. Ingat abang. Ingat muka sebelah. Okey, abang, nama abang Muhammad Aiman Harif bin Rajmi. Boleh panggil abang Aiman. Nanti main sini panggil abang Aiman ataupun ada satu lagi nama. Kalau nak tahu nama tu kena main sini dulu. Nama abang Aiman Alamak. Okey. Jadi sama Abang Aiman, Abang Aiman tak berseorangan Abang Aiman tak berseorangan. Abang Aiman bersama dengan seorang abang yang sangat bijak sana. Abang menakan diri sendiri. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh jawab salam dulu. Okey, tadi dah kenal dah Abang Aiman. Abang pun dah kenal dah. Hari malam yang mula-mula sekali. Jadi kalau ingat nama abang. Kalau tak ingat, hari ni abang cerita balik. Jadi nama abang Muhammad bin Zaid bin Abdul Razak. Okey, nak panggil apa? Nak panggil Abang Munzir. Okey. Cik Habib hari ni slot kita tak lama pun. Sekarang dah pukul lebih kurang pukul 3. Kita akan berhenti dalam pukul 12 tengah malam lagi. Okey, Saat boleh tahan kot. Kita nak berapa ni? Dari pukul 17 sampai pukul 1.36. Jadi minta tolong bersedia fokus dekat depan telefon. Abang minta tolong bersedia fizikal dan juga mental, spiritual, apa tu semua bersedia. Kita akan all out nya. Okey? Boleh? Boleh ya? Tak jelas. Tak jelas ah? Sabar teruskan. Okey. Melawak je tu. InsyaAllah sat lah. Tak sampai pun sejam. Mungkin 3.30, 3.45 ke macam tu kita akan habis dah. InsyaAllah. Dan hari ni cerita pasal apa ni? Hari ni kita akan cerita tentang teori hadis. Teori hadis pula dah. Teori hadas. Okey. Sambil abang cerita, Abang Aiman akan Tak nampak. buat lukisan. Tak nampak? Bawa ni nak tulis kan. Okey. Sambil kita belajar teori hadis, teori lagi. Teori hadas. Kita akan Sambil belajar sambil belajar melukis bersama Abang Aiman. Abang Aiman ni dulu pernah masuk pertandingan melukis betul. Johan. Sampai Johan kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi kawan dia saja Johan. Jadi kawan dia saja.
Jadi kalau hampa nak pandai lukis macam Abang Iman, hampa boleh mai sini. Mai sini. Mai Yayasan Tariah ni jumpa dengan Abang Iman, abang kata, "Abang, saya nak melukis. Saya tak pandai melukis. Saya nak pandai melukis macam abang. Abang boleh tak ajar saya?" Abang Aiman memang sangat-sangat nak anak murid. Dah lama dah saya. Mengidam. Dan yuran dia murah saja. Sebulan RM500,000. InsyaAllah. Boleh tak macam Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Boleh lah itu pun. Okey, sekarang kita akan masuk bab kita hari ni. Bab hadas. Apa itu hadas? Abang, apa itu hadas? Hadas bukan hadis, tak sama. Hadas tu adalah hadas. Okay, abang akan cerita, tengok buku muka surat 17. Tengok buku. Okay, tengok buku kan. Hadas dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang datang ataupun berlaku. Muka surat berapa bang? Muka surat 17. Okey, buka tak lagi. Okey, boleh tengok dalam muka surat 17. Hadas bermaksud dari segi bahasa sesuatu yang datang ataupun berlaku. Okey, dapat yang tu. Boleh tengok, hadas ni ambil daripada perkataan bahasa Arab. Asal dia dalam perkataan hadasa. Fi'il madi dia. Kalau fi'il mudhari' yahdutsu. Fi'il madi, fi'il mudhari' tu apa dia bang? Kami tak tahu juga. Nak tahu, mai sini. Mai sini nanti. Mai sini. Mau bertahu. Apa kau belajar mau tahu. Fi'il mudhari', fi'il madi, fi'il nahi, fi'il Fi'il amar. fi'il amar. Fi'il Osman tu dah. Okey? Buka mic tadi. Okey, baik. Itu yang pertama. Dari segi bahasa. Yang kedua, dari segi syarak ataupun dari segi istilah. Hadas ialah hadas dari segi syarak bermaksud sesuatu yang berlaku pada tubuh badan yang menyebabkan tidak sah melakukan sesuatu ibadah. Okey? Sesuatu yang berlaku pada tubuh badan. Okay, Abang Iman, dia lukis tubuh badan. Apa boleh belajar? Macam mana Abang Iman nak lukis tubuh badan? Okey. Kita mulakan dengan kepala dulu. Nak mana? Ya. Jadi adik-adik boleh tengok kita akan mulakan dengan kepala dulu. Ya, adik-adik suka hati adik dia buat kepala bulat, kalau kepala petak, kalau kepala segitiga pun tak ada masalah. Dia boleh tengok step-step dia mudah dah. Kalau tengok apa saja jelas dah. Kemudian Alhamdulillah cahaya. kita buat tengkok dah. Tengkok leher. Kemudian badan. Belah sikit. Kita buat ini kode. Kemudian mudah saja dek. Kita tarik tadi. Sini. Kita buat kisah ni sikit. Wah. Jadi tangan lebuh dalam buket. Nampak tak? Ini yang ringkas je. Abang akan cakap yang ringkas saja. Okey, untuk mata sepati kita nak mata macam mana? Jadi ni abang buat kening dia. Ni abang buat mata dia tutup. Hidung dia dan juga mulut dia senyum. Kemudian, cepatlah. Tapi boleh, tapi abang buat rambut ni. Orang panggil rambut apa? Rambut afro. Okey, jadi hadas tadi tu, apa-apa yang berlaku pada tubuh manusia ya, yang menyebabkan tidak sah baginya untuk melakukan apa-apa amal ibadat. Jadi kalau berlaku pada tubuh burung atau tubuh kucing, maka tak ada masalah pun. Ini yang berlaku pada tubuh manusia. Kita serah pada Abang Muzil pula. Tak nampak. Nampak? Zoom nampak. Okey? Boleh? Bolehlah belajar daripada Abang Iman nak melukis orang. Mula dengan kepala, lepas tu step-step seterusnya. Kalau nak cakap macam Abang Iman, ni Abang Iman lukis biasa-biasa ni. 10 saat ni dah siap. Kalau Abang Iman betul lukis orang, dia rasa lebih kurang 5 minit tu. Orang tu macam boleh berjalan dengan kita. Jangan tak pandai lukis. Okey, baik. Kita teruskan. Yang tadi tu maksud hadas. Abang, tak terus ada. Ya adik. Tak nampak. Lukis tak nampak, tak apa. Nanti abang zoom. Nanti Abang Iman lukis, kita zoom lain. Okey. Tak apa lagi kita zoom. Kita teruskan. Hadas. Hadas terbahagi kepada dua. Tak nampak. Ya. Yang pertama, hadas kecil. Kamera tak ada. Yang kedua, hadas besar.
Okey lah. Kalau boleh tolong catat. Buku yang kosong tu tolong catat. Apa-apa yang tambahan daripada dalam buku yang dibaca ni, tulis dalam buku kosong tu. Tak jelas Allah. Bawa, okey, kita sambung. Tak jelas. Cakap ya, cakap. Dia tak tahu. Okey. Yang pertama, hadas kecil. Tak nampak. Okey, apa itu hadas kecil dan apa pula hadas besar? Abang kalau dulu ada faham hadas kecil ni buang air kecil. Hadas besar ni buang air besar. Tapi bila abang mai asal tak ada, abang mengaji, alhamdulillah abang hantar lah. Rupanya hadas kecil tu bukan buang air kecil. Hadas besar pula bukan buang air besar. Jadi hadas kecil tu apa? Hadas kecil, tengok buku, hadas kecil ialah sesuatu perkara yang membatalkan wuduk. Jadi benda apa yang batal wuduk dinamakan hadas kecil. Hadas kecil tu apa? Perkara yang batalkan wuduk. Jadi yang kedua pula hadas besar. Hadas besar tu apa? Bukan buang air besar. Hadas besar tu, tengoklah buku, sesuatu perkara yang mewajibkan mandi. Jadi hadas kecil tu dibagi pada dua. Hadas kecil bagi pada dua. Betul tak? Hadas tu dibagi pada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Okey, kita teruskan. Sebab dan kesannya. Sebab berlakunya hadas dan juga kesan bila berlakunya hadas. Baik, kita tengok yang pertama. Hadas kecil. Baik. Ialah sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Kita tengok yang pertama. Tengok buku. Okay, sebab hadas kecil adalah sebab yang membatalkan wuduk. Macam tadi lah, benda-benda apa yang membatalkan wuduk, batalkan juga hadas. Membatalkan juga hadas lah. Benda-benda apa yang membatalkan wuduk, bermaksud berlakunya hadas kecil. Kalau kita terkentut, kita berhadas lah namanya. Tapi berhadas dengan hadas yang kecil. Okey. Okey, seterusnya apa soal kepada Abang Iman? Okey, baik. Seperti mana yang Abang Muzir cerita tadi, boleh Abang boleh zoom lah, Abang cameraman. Okey. Hadas kecil, Abang tak buat hadas kecil, Abang tulis hadas K. Okey, hadas K, hadas kecil. Dia boleh buat nota. Maksudnya adalah sebab yang membatalkan wuduk, ialah hadas kecil. Semalam kita belajar teori wuduk, betul tak? Dengan Abang IQ, dengan Abang Takib. Okey? Teori wuduk tu, apa-apa yang membatalkan wuduk, maka dikira sebagai hadas kecil. Faham tak? Okey, boleh buat nota, boleh buat nota. Hadas, tulis penuh lah, Abang tulis K saja. Hadas kecil bermaksud sebab-sebab yang membatalkan wuduk. Jadi bila ada sebab-sebab yang membatalkan wuduk, maka itulah hadas kecil. Misalnya, Abang dah berwuduk. Abang berwuduk, Abang ambil wuduk, basuh muka, siap ni, Abang baca doa atau wuduk apa. Kemudian Abang jalan-jalan, Abang terberak. Tak sengaja Abang terberak misalnya. Abang terberak, Abang tu kira macam mana? Wuduk Abang batal tak? Wuduk Abang batal tak? Dan juga Abang dikira sedang berada dalam keadaan hadas kecil. Maka apabila kita berada dalam keadaan hadas kecil, kira-kira lah berak ke, kencing ke, kentut ke, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan apa-apa amal ibadah. Jadi amal ibadah seperti apa? Saya tengok dalam buku. Muka surat berapa bang? Okey, muka surat ni sama muka surat 17. Kita tengok muka surat 17 bahagian sebelah kanan. Okey, bahagian sebelah kanan. Okey, jadi bila mana kat badan kita tu berlakunya hadas kecil, macam kita belajar semalam, apa-apa yang batalkan wuduk, kencing ke, berak ke, kentut dan sebagainya,
maka tidak dibenarkan akan kita dan diharamkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara berikut. Itu yang pertama, antara perkara itu ialah menunaikan solat. Nak sembahyang, tak boleh. Yang Allahu Akbar tu tak boleh. Kalau ada hadas kecil, tak boleh untuk kita sembahyang. Sama ada solat sunat atau solat fardu. Solat sunat dengan solat yang fardu 5 waktu tu, kalau kita ada hadas kecil, diharamkan untuk kita melaksanakannya. Okey? Dan juga amalan lain yang seumpama dan berada dalam solat. Contoh dia, seperti dalam buku ada tulis sujud tilawah. Abang, sujud tilawah ni macam mana? Sujud tilawah ni nama lain adalah sujud sejadah. Itu adalah sujud yang dilakukan orang duk buat sebenarnya pada subuh pagi Jumaat tu. Kalau subuh tengah hari Jumaat tu kan dia subuh pagi Jumaat. Yang tu bukan 3 rakaat lah. Jadi pada rakaat pertama tu akan dilakukan sujud, naik balik, kemudian pada rakaat yang pertama, gunakan pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Okey. Kemudian yang kedua ialah sujud syukur. Misalnya kita dapat nikmat yang kita contoh Faisal dapat stamp muntah insya-Allah Abang Zee. Faisal muntah misalnya, rasa syukur, nak sujud syukur. Ingat ada hadas kecil, tak dibenarkan untuk sujud syukur. Dan seterusnya kita ada khutbah Jumaat. Sama ada nak bagi khutbah. Kalau ada hadas kecil diharamkan, maka perlu kepada wudu. Dan yang last sekali solat jenazah. Solat jenazah ni benda jarang buat. Tapi kalau kena buat itu, kena buat nak solat duduk rapat-rapat tu, yang duduk rapat-rapat ada jenazah kat depan. Solat itu kalau ada hadas kecil, tak boleh kita buat. Okey, seterusnya, kenapa pula bang yang tak boleh buat? Tawaf Kaabah. Tawaf tu apa bang? Tak pernah dengar apa tawaf tu. Ingat kalau kita ada tengok dalam TV kan, yang ada petak kali hitam tengok tu, kat Mekah tu, kemudian ada ramai-ramai keliling tu kan. Itulah yang disebut sebagai ibadah tawaf. Sama ada tawaf tu sunat atau tawaf yang wajib. Kalau kita ada hadas kecil, tak boleh untuk kita buat. Kemudian yang ketiga, memegang. Okey, tengok situ, memegang dan menyentuh ke semua bahagian Al-Quran atau sebahagiannya sahaja walaupun sepotong ayat. Tulisan Al-Quran tu disebut sebagai mushaf tu, kalau kita ada hadas kecil atau kita kat samping kat badan kita tu ada something yang membatalkan wudu, diharamkan untuk kita menyentuh mushaf Al-Quran. Okey, dek faham tak? Faham tak? Okey. Jadi, masalah akan pula pada Abang Zee. Okey. Yang tu Abang Iman dah terangkan lah. Sebab berlakunya hadas kecil dan juga kesan dia. Jadi Abang sambung pula. Sebab berlakunya hadas besar. Jadi apa dia sebab berlakunya hadas besar? Okey, yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, berjunuk. Okay, yang dua-dua benda ni untuk kaum lelaki. Kalau yang lelaki keluar air mani ataupun berjunuk, maka dia wajib untuk berhadas besar. Wajib untuk mandi. Minta maaf. Jadi kira berhadas besar. Jadi kira berhadas besar. Okey. Untuk perempuan pula, apabila keluar darah haid yang pertama. Yang kedua, keluar darah nifas. Dan yang ketiga, melahirkan anak. Wilad ataupun wiladah. Okey. Yang keempat, untuk kaum wanita, berjunuk. Berjunuk ni apa dia bang? Berjunuk ni bila dah kahwin, barulah tahu kata berjunuk tu benda apa. Okey. Dia laki, dia perempuan. Tentulah. Okey. Itu sebab berlakunya hadas. Jadi bila berlakunya hadas besar, dia ada benda yang diharamkan dan benda yang tak boleh buat. Macam hadas kecil juga. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok dalam buku. Ini dalam buku. Muka surat yang pertama. Yang pertama tak boleh buat apa? Menunaikan sembahyang sama ada fardu ataupun sunat. Yang ni sama saja.
macam hadas kecil tadi. Yang kedua, tawaf Kaabah, sama juga macam hadas kecil tadi. Yang ketiga, memegang dan menyentuh Al-Quran, sama juga macam hadas kecil tadi. Cuma ada tambahan. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bila kita hadas besar, bila kita berlaku hadas besar kat diri kita, tak boleh membaca Al-Quran. Kena faham tu. Dan ada tambahan kat sini. Dia kata tak boleh baca Quran dengan niat membaca, kecuali kalau kita baca Al-Quran tu niat berzikir ataupun berdoa ataupun mengajar. Contohlah, nanti kita jadi guru kan. Jadi guru mengajar Al-Quran. Jadi hari itu kita kena mengajar Al-Quran. Ni bagi kaum wanita lah selalunya. Takkanlah kaum lelaki pun keluar air mani betul nak pergi mengajar, tak bagi kan? Tak boleh lah. Jadi ni kaum wanita, bila keluar darah haid, hari itu nak kena mengajar Al-Quran. Boleh tak mengajar nak baca Al-Quran? Yang duk mengaji kalau hadas besar tak boleh baca Al-Quran. Macam mana nak mengajar Al-Quran? Jadi untuk masalah macam tu, kaum wanita nak mengajar Al-Quran boleh, tapi bukan niat nak baca Al-Quran. Niat nak mengajar orang lain ataupun niat nak berzikir. Okey, faham kau tu? Okey, baca yang kelima. Ada satu lagi yang kelima, orang yang berhadas besar tak boleh beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf tu apa Abang Zee? Iktikaf tu kalau pergi masjid, selalunya masjid dia akan ada ditulis kat dinding, nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang tu adalah lafaz niat iktikaf. Iktikaf ni benda yang mudah nak buat dan pahala dia berpanjangan. Bukan macam tu. Itu bukan niat iktikaf. Papalai bukan niat iktikaf. Masuk masjid, kita duduk, niat hati, saya aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala, dan akan dapat pahala mula niat iktikaf sampailah keluar masjid ataupun dia berhadas. Okey, faham? Okey. Seterusnya, kita baca. Apabila seorang berhadas besar kerana keluar haid ataupun nifas, maka dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama apa dia? Menunaikan sembahyang. Okey, sama juga macam yang atas. Yang kedua, berpuasa. Kalau orang perempuan keluar haid ataupun nifas, maka diharamkan dia untuk berpuasa. Yang ketiga, tawaf Kaabah, sama saja. Yang keempat, memegang dan juga menyentuh ke semua bahagian Al-Quran, macam tadi juga. Yang kelima, membaca Al-Quran, sama juga. Yang keenam, masuk dan duduk beriktikaf, sama juga. Yang ketujuh, bersetubuh, yang tu lah, yang tu lah. Dia yang ke-8, talak. Talak ni apa dia bang? Talak ni bila dah kahwin, contoh kan, kita dah kahwin, lepas tu gaduh dengan isteri. Okey apa? Kes beli ubat gigi tak kena. Dia nak beli ubat gigi jenis Colgate. Kita nak halajan. Lepas tu dia beli Colgate, tengok layak, mana ubat gigi halajan ni? Halajan tu. Lepas tu kita pun marah bini kan. Lepas tu talak. Kita kata kat bini kita, bukan kita lah, orang lain tu dia kata kat bini dia, aku talak hang, aku ceraikan hang. Jadi isteri dia waktu tu tengah haid. Jadi apa hukum kalau isteri dia diceraikan semasa dalam keadaan haid? Jadi hukumnya adalah haram. Dia kira talak apa tu bang? Ya, yang tu Kira sebagai talak bid'ah. talak bid'ah, talak yang haram. Nak tahu apa itu talak bid'ah? Mai sini. Mainlah yayasan. Main yayasan. Kita baca lebih sikit. Baca. Takkan nak terang lah ni. Terang, abang terang lah lagi. Terang ke-12. Ada ke-12 lagi. Jadi terang sikit lah. Tak boleh cerai. Senang cerita, tak boleh bercerai lah dengan tu. Okey? Seterusnya. Okey, yang ni. Tengok buku. Tajuk cara menghilangkan hadas.
Okay, kita faham kan? Hadas kita ada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi macam mana kita nak bagi hilang hadas tu ataupun nak angkat hadas tu? Okay, kita tengok dalam buku ada tulis. Hadas kecil yang pertama dengan cara berwuduk. Ada belajar semalam kan dengan Abang Takib dan juga Abang Nakiu. Abang Nakiu dah tunjuk dah praktikal macam mana berwuduk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nak angkat hadas kecil ataupun nak menghilangkan hadas kecil dengan cara bertayamum. Abang, kalau kami nak angkat hadas kecil, tak mahu berwuduk nak tayamum, boleh tak? Boleh, tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Bila tak ada air dekat kawasan kita. Okey? Baru boleh bertayamum. Okey, baik. Selesai tu. Yang kedua, nak angkat pula hadas besar. Macam mana nak angkat hadas besar? Hadas besar lah, kena faham elok. Bukan buang air besar. Bukan pula hajat yang besar. Kalau hajat besar tu, Nak nikah. hajat besar, dia nak nikah. Kalau- Kalau buang air besar, nak berak. Kalau hadas besar, nak berak. Nak kena mandi. Yang tu lah. Okey, nak hilangkan hadas besar, kena mandi. Dan mandi ada rukunnya. Kalau kita buat mandi macam mandi biasa, kan? Kalau nak pergi sekolah pagi-pagi kan, bangun pukul 7 lah. Nak pergi sekolah ni. Kalau ambil apa masuk bilik air, bubuh gigi apa, basuh-basuh sikit, buka basuh air, mandi. Lepas tu try keluar. Lak. Tu Jadi yang tu boleh tak dikira mandi wajib? Mandi untuk mengangkat hadas besar, boleh tak dikira? Tak boleh. Tak cukup rukun dia. Jadi rukun hadas besar, rukun hadas besar lah. Rukun mandi wajib untuk mengangkat hadas besar ni ada berapa? Siapa yang tahu boleh komen. Kalau betul, alhamdulillah, abang boleh bagi ikut dengan. Nak bagi duit tak boleh. kena main sini. Nak bagi duit main sini, klik. Yang Semua main klik Sumpah 50 sen. Okey. Okey. Yang ni tolong tulis dekat dalam buku. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada berapa? Jeng. Ada 2. Ada 2 memang. Bukan mandi wajib ada 2. Ada 2. 1, 2. Okey. Yang pertama rukun mandi wajib. Yang pertama mestilah niat. Ni lah. Yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Okey, kalau contoh kita malam tu kita mimpi kan. Mimpi apa? Mimpi apa, bang? Mimpi Berjimau. Roller coaster. naik kuda, naik roller coaster, nak rancak sikit, naik scrambler kan. Dah lama sikit. Okey. Lepas tu bagi-bagi lagi basah. Ni ayat apa ni? Ayat apa ni? Kita pun ingat yang Abang Muzi cerita tu. Teringat Abang Itu Muzi tengok Abang cerita ayat mani. Ayat mani macam mana tahu? Okey, Abang cerita ayat mani ni macam mana? Ayat mani ni yang pertama putih. Dia warna dia tak macam air kencing. Warna dia warna putih-putih. Macam susu. Susu yang pekat. Okey, yang pertama. Yang kedua, ayat mani ni dia bersifat dia tu. bersifat Dengan melekit. melekit-lekit. Terpegang tu macam kalau glue stick, glue stick tu bila kena jari kita dia melekat-lekat lebih kurang macam tu lah. Macam tu lah. Kan, bila kita pegang kan melekit macam tu kan. Jadi ayat mani pun melekit macam tu. Jadi yang ketiga, ayat mani pula dia keluar dengan keadaan memancut. Cukup kan. Okey, cukup dekat tu. Jadi bila berlaku benda tu, nak buat apa? Nak buat apa? Bila jadi tu tak apa-apa. Jadi ingatlah Abang Muzai Baiman sebut tu. Kalau keluar ayat macam ni, Dikira sebagai kira ada besar. Jadi ada besar nak angkat dia macam mana ni? Kena mandi wajib. Jadi yang pertama niat mandi wajib. Saja aku mengangkat ada besar ataupun sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Okay, mulalah daripada atas ke, daripada kaki ke, mana-mana pun tak apa. Kita mula daripada kepala. Kita tengok bagi rata semua. Turun pula kat muka bagi rata semua. Celah-celah tu. Okay, kumuk sikit. Lepas tu, telinga. Macam ambil main yang malam tu. Abang Nabi ajak kan macam mana kan. Masuk jari telunjuk. Lepas tu jari belakang ni. Bagi rata kat ayam. Turun pula. Leher. Badan. Celah-celah jari. Turun lagi.
celah pusat. Masukkan jari sikit dalam pusat tu, bagi kena ayak. Turun lagi, celah kemaluan, depan dan juga belakang. Turun lagi, sampai lah bawah, celah-celah jari kaki dan juga tapak kaki, bagi rata. Dah rata semua tu badan, dah yakin dah, baru dikira mandi wajib. Dan hadas besar tu pun dah hilang, dah boleh sembahyang. Benda-benda yang haram tadi dah boleh buat. Okey? Faham macam tu? Yang kedua, cara mengangkat hadas besar juga. Yang pertama mandi, yang kedua bertayamum. Bertayamum ni macam mana bang? Sama lah macam mengangkat hadas kecil. Bertayamum sapu muka dengan sapu tangan tu. Kalau abang apa nak Q. abang Q yang sakit dah ajak lah bertayamum. Macam tu lah. Dia tak ada nak pergi berguling kat atas pasir debu-debu kan. Baju-baju kan sudah rata semua kan. Jadi takkanlah nak bertayamum pun nak rata semua. Tak. Bertayamum cukup Sama seperti sama lah macam tayamum untuk sembahyang, nak berwuduk. Nak berwuduk tak layak bertayamum sama. Okey. Seterusnya bab haid, nifas dan juga hamil. Abang Iman nak ni kan? Nak cerita. nak ulang kaji dulu. Kita ulang kaji. Okey, kita ulang kaji. Okey baik. Okey adik. Ini kita ulang kaji balik daripada tadi. Kita ulang kaji balik. Okey. Jadi kita dah cukup hadas kecil, kita masuk kepada hadas besar betul ya tadi. Okey, jadi please zoom. Kau macam nak nampak? Ini nampak. Nampak. Kita boleh tengok lah sini. Okey, hadas besar ni dia boleh berlaku kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Cuma dalam keadaan yang berbeza. Kalau hadas besar yang berlaku pada lelaki ada dua keadaan sahaja. Yang pertama, keluar air mani, dan yang kedua, keadaan dia berjunub. Maka ini berlaku kepada lelaki sahaja. Jadi dia tuan. Okey, yang keadaan yang kedua pula yang berlaku kepada wanita sahaja. Berlaku kepada wanita sahaja. Yang pertama, haid, keluar darah haid ataupun sampai haid, maka dia dikira ada hadas besar. Dikira sedang berhadas besar. Kemudian nifas. Nifas ni apa bang? Ni darah yang keluar ketika melahirkan anak. Dan juga wiladah, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Dan juga yang terakhir dalam keadaan berjunub. Ini sama dengan yang lelaki. Jadi apabila wanita ada benda ni berlaku, benda ni kepada wanita, maka wanita tersebut dikira sedang berhadas besar. Tak jelas. Okey, jadi tak apa, kita cuba bagi jelas. Okey, yang ni abang dah buat ringkasan. Okey, boleh nampak? Abang dah buat ringkasan. HKBW apa semua ni. Jadi adik-adik kalau buat nota dia tulis betul yang penuh abang akan slow abang akan sebut. Okey. HK, hadas kecil. Okey, hadas kecil ni apa? Hadas kecil ni ialah sebab-sebab yang berlaku yang BW ni membatalkan wudu. Jadi apa-apa yang berlaku membatalkan wudu dikira hadas kecil. Okey, boleh buat nota. Okey, hadas kecil. Okey, hadas kecil ni apa? Sama dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Okey, bila dah berlaku hadas kecil, kat diri kita tu berlaku benda yang membatalkan wudu. Okey, macam mana kita nak angkat hadas kecil tu supaya kita boleh buat ibadat? Jadi buat sama dengan lagi, hadas akan diangkat dengan berwudu. Dengan berwudu. Okey. Hadas kecil maksudnya perkara yang membatalkan wudu. Nak angkat dengan apa? Dengan berwudu. Okey, tulis dulu. Abang bagi masa seminit tulis. Hadas kecil bermaksud sebab-sebab yang membatalkan wudu dan juga diangkat dengan berwudu. Okey, tulis Aisyah. Okey. Pergi masuk dulu. Nanti mari sini abang cek kalau tak cek abang kolok telinga. Kalau orang tarik telinga ni abang kolok telinga. Nak tahu macam mana mari sini. Kemudian kita bergerak pula kepada hadas besar. Okey, HB ni. HB ni bukan yang besar ni ringkasan. Hadas besar. Okey bang, hadas besar ni apa bang? Hadas besar ni bermaksud yang tadi yang abang tunjuk tadi tu. Kalau lelaki dah keluar air mani, berjunub,
Kalau wanita ada haid, nifas, beladah dan juga berjunub. Semua tadi tu yang berlaku tadi tu, kalau dah berlaku, okey, dia dikira sebagai hadas besar. Kita sebagai lelaki, okey, kita biasa saja, kita tak ada apa pun. Kemudian terkeluar air mani, maka dikira kita berhadas besar. Kita tak dapat buat ibadat. Jadi macam mana kalau kita nak buat ibadat? Maka kita perlu dan wajib kepada kita untuk mandi wajib. Okey, mandi ni ada banyak nama. Ada mandi wajib, ada mandi hadas, ada mandi junub. Jadi nama je berbeza, tapi sama saja pada maksud dia tu. Mandi untuk mengangkat akan hadas besar yang berlaku tadi. Okey, boleh tulis nota dulu. Abang bagi masa tulis nota dulu. Hadas besar sama dengan tulis lelaki keluar air mani berjunub. Okey, perempuan haid, nifas, wiladah, berjunub. Okey, jadi nak angkat macam mana? Tulis sama dengan mandi wajib. Tak hilang, tak hilang. Tulis nota dulu. Okey, kemudian penjelasan Abang Muzil tadi, Abang akan jelaskan, Abang akan ulang balik sikit-sikit. Kita tulis dulu. Oh, jangan nak boleh tak? Okey. Kita nak angkat. Tadi kita dah tulis kan, berwuduk. Okey bang, macam mana pula kalau situasi tak ada air? Situasi tak ada air. Kita bangun tidur, kita keluar air mani, kita berhadas besar, kita nak solat, maka wajib untuk kita mandi. Bila kita nak mandi, masuk dalam bilik air, buka-buka air, air tak ada. Pilak dapur air, tak ada juga. Maka waktu tu, bila kita dah kenal pasti rumah kita tak ada air, dan kalau ada air pun cukup untuk minum. Dalam bilik air ada air cukup untuk minum saja. Maka untuk kita mengangkat hadas tersebut, boleh untuk kita tayamum. Abang faham? Okey. Bila yang pasal berwuduk tadi pun sama juga, kalau tak ada air ataupun air tu cukup untuk kita minum sahaja, maka wajib juga tayamum untuk mengharuskan solat supaya kita boleh solat. Tetapi wuduk ni tayamum dia kena sebenarnya belajar. Ambil debu letak kat muka, ambil debu letakkan kat tangan, dengan niat dan dusta dengan niat. Okey, mana wajib pula tayamum juga. Tayamum macam mana? Tayamum sama juga. Bila kita berwuduk, tayamum basuh muka, basuh tangan. Jadi tayamum pun basuh muka, basuh tangan. Bila mandi wajib, mandi semua, mandi tayamum, buang debu semua kat badan. Tak ada. Okey, untuk tayamum, bila mandi wajib tak boleh, kita nak solat juga, kita nak angkat juga hadas tadi ni, maka wajib pada kita untuk tayamum bagi mengharuskan solat. Jadi tayamum ni betul sama juga tayamum dengan berwuduk. Okey, boleh buat nota. Boleh tulis nota siap. Okey. Jadi Abang Muzil. Okey. Jadi abang nak buat penjelasan sikit. Ni special untuk lelaki je lah. Kalau yang adik-adik muslimat kalau nak dengar juga tak ada masalah pun. Cuba abang nak bagi penjelasan pada adik-adik lelaki. Nanti kalau nak lelaki detail kena datang sini lah. Okey, yang pertama, okey, yang keluar daripada lelaki, bukan sahaja ada dua jenis air yang kita dengar. Yang pertama, air kencing. Okey, jadi air kencing ni apa bang? Okey, air kencing ni air najis. Air najis yang keluar waktu kita buang air tu. Yang macam-macam color tu lah. Air kencing ni kalau keluar maka kita dikira berhadas kecil. Dan kalau kena pada pakaian atau kena pada tubuh dikira sebagai najis. Okey? Maknanya kalau kena basuh dulu baru boleh buat ibadat. Okey? Ni sekadar nota tambahan lah. Kalau adik-adik nak tulis boleh, kamu tulis pun apa. Yang kedua ialah air yang keluar daripada lelaki, air wadi. Hebat, tak pernah dengar apa air wadi ni. Ni baru je dengar. Air wadi ni adalah air yang keluar dalam keadaan kita ni lelaki ni keletihan yang melampau.
Berasa sangat letih. Iaitu letih yang bersangatan. Nampak bahasa dulu. Bila kita letih sangat, air wadi ni akan keluar. Jadi dia keluar macam mana? Air wadi ni bersifat dengan yang jernih dan juga sedikit berlendir. Dia keluar dalam keadaan memancut dan juga keluar sebelum daripada kita kencing. Misalnya hari tu ada training bola petang tu, ada training bola kita main apa semua. Lepas tu balik rumah tu nak mandi. Nak mandi tu duduk nak kencing, tengok keluar air jernih dulu. Baru keluar air kencing. Itu dikira sebagai air wadi. Jadi air wadi ni hukum dia macam mana bang? Bila keluar air wadi, hukum dia dikira sebagai hadas kecil juga. Hadas kecil juga. Dan juga bila kena kain dikira sebagai najis. Okey, terus ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ialah air mazi. Okey, air mazi ni bersifat dengan berlendir dan juga berwarna jernih. Air mazi ni dia keluar dalam keadaan sikit-sikit. Sikit-sikit dia keluar, sikit-sikit dia keluar. Jadi air mazi ni apa dia bang? Air mazi ni adalah air yang keluar dalam kita keadaan seronok. Bila kita seronok, kita duk bersedap-sedapan, maka air mazi ni akan keluar. Jadi hukum air mazi ni apa? Hukum air mazi ni hadas kecil. Hadas kecil dan juga dikira sebagai najis. Okey, faham? Okey, yang keempat, yang terakhir. Yang keempat disebut sebagai air mani. Ini yang paling popular. Air mani. Jadi kita dah cerita tadi, air mani ni sifat dia macam mana? Keluar dalam keadaan mancur, berwarna putih dan juga melekit-lekit. Okey? Tetapi yang spesialnya air mani ni, dia dikira sebagai hadas besar. Betul? Kalau keluar air mani, maka wajib untuk mandi wajib. Tapi kalau keluar ayat tadi kencing, wajib dengan mazi, kita perlu berwuduk sahaja. Bila keluar air mani, wajib untuk mandi wajib. Dan juga air mani ni tak dikira najis. Baru tahu kan, air mani tak dikira najis. Kalau kena kain, boleh dibawa solat. Okey, cukup tekan dulu. Penonton kita, kita serahkan kepada Abang Muzir pula. Allah. Kepala jabut. Okey. Dah selesai dah bab tu. Kali ni nak terang apa? Abang nak sambung sikit lagi. Nak jelaskan apa itu haid, macam mana pula nifas, dan juga wiladah. Darah haid tu apa dia? Darah nifas tu apa dia? Dan wiladah tu apa dia? Okey? Baik. Memang boleh tu. Haid, nifas, wiladah. Buat diri. Okey. Yang ni baklah ni. Ini khusus kepada kaum wanita. Okey, yang lelaki pun dengar juga. Nanti kan nak kahwin kan? Nak kahwin mesti dengan perempuan. Takkan nak kahwin dengan saja. Kan? Takkan kahwin dengan lelaki. Mesti kahwin dengan perempuan. Okey, yang pertama, haid. Haid tu apa dia? Haid tu tengok dalam buku, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Bukan kemaluan lelaki. Kalau kemaluan lelaki keluar haid, geng. Nak kena apa kalau kita lelaki tapi keluar haid? Nak kena apa? Pergi Thailand, abang kat doktor tu kata nak bedah, nak buang. Okey? Okey, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan tu haid. Sekurang-kurangnya umur bagi perempuan boleh keluar darah haid itu adalah 9 tahun dan ke atas. Ini ikut mazhab Syafi'i lah. 9 tahun dan ke atas. Paling kurang umur 9 tahun. Paling tua sampailah darah tu kontineri lah. Orang panggil istilah dia menopause. Menopause. Pause tu berhenti. Siap. Al-Asiyah. Aisyah. Aisyah. Bukan Aisyah. Jadi Aisyah bukan Aisyah. Itu dalam bahasa Arab. Okay. Yang kita dulu sebut ni menopause. Yang itulah bila dah tua, dah sampai umur 50 ke 60 ke, dia dah berhenti lah. Sampai istilah Melayu dah putus haid. Okay. Tempoh dah itulah. Daripada keluar haid ni daripada paling kurang umur 9 tahun. Okey, tempoh berapa lama pula masa keluar haid ni? Okey, keluar haid. Tempoh paling sekejap untuk kaum wanita keluar haid adalah
sehari semalam. Itu paling kurang. Paling lama pula untuk tempoh keluar haid adalah selama 15 hari. Tengok dalam buku ada. Dan kebiasaannya keluar selama 6 ke 7 hari. Itu kebiasaan keluar haid. Okey. Tengok buku lagi. Dia tulis suci di antaranya. Maksudnya, okey, keluar haid yang pertama, lepas tu keluar haid yang kedua. Okey, suci di antara waktu di antara keluar haid yang pertama dengan keluar haid yang kedua. Berapa lama? Okey, tengok dalam buku dia tulis sekurang-kurangnya adalah 15 hari. Sekurang-kurangnya 15 hari. Okey. Paling lama pula daripada haid yang pertama nak pergi ke haid kedua tu, paling lama berapa hari? 24 hari. Okey, dia tulis tu dalam buku. Ada juga perempuan yang tiada keluar haid, maknanya tak keluar haid daripada kecil sampai besar. Ataupun ada juga perempuan yang haid dia telah putus. Yang ni menopause tu lah. Maka suci baginya tidak terhingga. Maksudnya dia tak kena mandi lah. Maksudnya dah tak keluar haid. Jadi tak keluar haid tak payah mandi. Ya baik, itu yang pertama. Faham tak? Haid. Yang kedua, darah nifas. Ini kena sebut bagi betul. Nifas. Ataupun selalu dengar saya sebut nifas. Bukan lipat lah, nifas. Ni apa? Nifas. Ni pan Zuzu. Itu filter. Bukan. Nifas. Nifas ni apa dah? Okey, darah perempuan, tengok buku. Darah perempuan yang keluar waktu melahirkan anak. Atau darah yang keluar setelah melahirkan anak. Waktu nak beranak kan, mak kita beranak kita duk terang-terang, doktor kita push, keluar darah sekali. Kita keluar, darah sekali keluar. Darah tu dipanggil darah nifas. Okey, tempoh darah nifas ni keluar apa? Keluar macam mana dah. Tempoh darah nifas ni baca tengok. Sekurang-kurangnya sekelip mata. Tempoh dia. Okey, tu yang sekurang-kurangnya. Dan paling lama 60 hari. Dan kebiasaannya darah nifas ni dia akan keluar selama 40 hari. Kebiasaannya lah. Okey. Cukup. So, yang kedua. Lepas tu ada nota tambahan yang dia tulis. Darah istihadah. Apa tu darah istihadah? Tak ingat kan? Tak ingat. Dengar begini lah. Darah istihadah ni kita baca takrif dia. Kita baca pengertian dia. Iaitu darah perempuan yang keluar bukan masa haid dan nifas. Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Dalam buku ni dia tulis. Kalau contoh orang perempuan dia haid. Dia haid ni daripada hari pertama dia haid. Sebab tadi tempoh haid paling lama berapa hari? 15 hari. Jadi dia dah haid ni keluar daripada hari pertama keluar darah sampai dah 15 hari lah keluar darah lagi. Duk mengaji hari tu dengan Abang Iman dengan Abang Mudir ni kata sampai 15 hari je. Tengok esok tu hari ke-16 keluar lagi darah. Jadi darah tu panggil darah apa kan? Dipanggil sebagai darah istihadah. Ya. Darah istihadah. Darah istihadah ni maksudnya darah penyakit. Mungkin ada masalah apa, masalah dalaman kan. Mengikut wanita ni untuk pula darah istihadah ni. Kenapa dia OIG tak? Mana je? Okey, darah istihadah ni tak kena dia haji. Maksudnya macam ni. Okey, dia dah hari pertama keluar haid sampailah hari ke-15, sepanjang tempoh tu tak boleh semayang, tak boleh puasa. Okey. Dah sampai hari ke-15, hari ke-16 keluar lagi darah. Jadi kena buat apa? Ni dah darah istihadah ni. Hari ke-16 tu kena mandi wajib. Mandi wajib, semayang macam biasa. Okey, faham? Jelas. Darah tu bukan lagi darah haid. Dia dah tak dikira keluar darah haid. Dia darah penyakit saja. Okey, faham tak? Okey. Atau okey, dalam buku ni tulis atau
yang keluar dahulu dari melahirkan anak dan yang keluar di atas 60 hari dinamakan juga darah haid. Okey, kalau boleh darah haid itu. Yang pertama, keluar dulu sebelum melahirkan anak. Maksudnya dia tak beranak lagi tapi keluar darah lah. Jadi darah tu darah istihadah. Yang kedua, keluar lebih dari 60 hari. Tadi kita belajar darah nifas paling lama 60 hari. Paling sat sekelip mata. Jadi paling lama 60 hari, dah lebih 60 hari, hari ke-61 keluar lagi darah. Jadi darah tu bukan darah nifas. Darah apa dia? Darah istihadah ataupun darah penyakit. Okey, faham tak? Itu yang kedua lah. Ya haid, nifas. Betul tambahannya istihadah. Yang ketiga, hamil ataupun wiladah. Hamil ni apa dia? Hamil ni okay, kita semua tahu lah. Sekurang-kurangnya masa mengandung itu 6 bulan. Paling kurang mengandung 6 bulan. Dan yang kebiasaannya adalah 9 bulan. Mengandung 9 bulan. Biasalah kita dengar kan. Cuma dia ada juga yang paling lama, yang lebih lama daripada masa, yang lebih lama daripada 9 bulan. Boleh sampai 3 tahun. Dalam buku tulis sampai 3 tahun. Mengandung 3 tahun. Tak pernah dengar orang. Mak saya mengandung semua 9 bulan. Ada ke orang mengandung sampai 3 tahun? Ada. Siapa dia? Orang yang patutnya kita kenal. Imam Muhammad bin Syafi'i. Idris. Imam Muhammad bin Idris. Nama sebenar Muhammad bin Idris. Kita kenal dia Imam Syafi'i. Dia diriwayatkan, okey, dia bukan dia yang mengandung. Mak dia mengandung kat Imam Syafi'i. Tempoh dia tu ada banyak pendapat. Ada yang kata mengandung lebih daripada setahun. Ada yang kata lebih daripada 2 tahun. Ada yang kata 3 tahun. Jadi sebenarnya berapa lama mengandung? Takkan setahun beranak lepas tu masuk balik 2 tahun beranak, 3 tahun beranak dah. Bukan macam tu. Kita nak ambil dah, nak ambil puan dia tu lebih daripada 9 bulan. Lama lah. Mak Imam Syafi'i ni mengandung kat Imam Syafi'i. Orang tua kata kalau mengandung lebih 9 bulan ni, anak keluar tu cerdik. Jadi nanti kalau mak nampak bila mak dah mengandung, ke ada lah melalui mak mengandung. Abang kat mak tu, mak nanti dia akan anak lagi. Tunggu 2-3 tahun. Nanti anak keluar, boleh jadi Imam Syafi'i. Sorry dia boleh dia. Dah jawab lah. Okey. Okey, cukup. Yang tu saja nak cerita. Haid, nifas, istihadah dan juga hamil. Okey. Abang Iman nak cerita apa-apa lagi? Mungkin kita ulang kaji balik kot. Okey, ulang kaji sikit. Sebelum habis ni lah kan. Okay, ni ulang kaji untuk nota. Okay, jadi ada 4 jenis darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Yang pertama tadi haid, itu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Okay, bermula daripada umur 9 tahun dan ke atas. Okay, boleh buat nota lah, ambil masa. Bermula pada umur 9 tahun dan ke atas, kalau ada darah yang keluar daripada seseorang perempuan, maka dikira sebagai darah haid. Okay, jadi haid keluar tu paling sekejap berapa lama bang? Paling sekejap 1 hari 1 malam. Sehari tu keluar, malam tu keluar, tak keluar dah. Itu dikira sebagai haid. Dan kedua, paling standard, paling common, paling biasa 15 hari. Okay tak? Paling lama. Paling lama 15 hari. 15 hari keluar haid. Kemudian setelah pada tu dah tak kira haid dah. Okay. Kemudian paling common 6 hingga 7 hari. Lebih kurang seminggu lah yang paling biasa. Okay. Kemudian tempoh suci pula paling lama tempoh suci adalah 15 hari suci. Kurang-kurangnya 15 hari tempoh suci. Dan untuk datang satu haid, pada haid seterusnya paling biasa paling lama 24 hari. Betul. Okey. Boleh buat nota tu. Ada dalam buku tu, ada dalam buku highlight macam tu je. Kemudian nifas, itu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan waktu melahirkan anak. Jadi ada 3 tempoh. Yang pertama sekelip mata saja, sekelip mata. Yang kedua tempoh paling lama 60 hari. Dan yang paling biasa keluar 40 hari. Okey, boleh buat nota. Boleh tanda dekat dalam buku tu. Dan kita ada darah istihadah, itu darah penyakit, iaitu darah yang keluar bukan pada haid dan nifas macam Abang Muzir cerita tadi. Kemudian darah wiladah,
Darah yang keluar ketika mengandung. Geladah tu mengandung. Geladah tu mengandung. Mengandung. Geladah tu mengandung, bukan darah. Geladah tu mengandung. Jadi bila mengandung ni kita sebagai tengah berhadas lah. Okey. Okey. Paling sekejap 6 bulan. Paling biasa 9 bulan. Paling lama 3 tahun. Mana lebih daripada 9 bulan. Jadi boleh tanda nota tu. Kalau buat nota asing pun lagi okey. Okay. Jadi Abang Muzin? Simpulan lah. Simpulannya daripada Abang Muzin dulu. Okey. Kesimpulannya ini kita dah ajak bab hadas. Jadi kita dah kenal lah apa tu hadas dan apa tu hadas kecil dan apa tu hadas besar. Bukan buat yang kecil, bukan buat yang besar. Jadi kita tahu sebab berlakunya hadas. Hadas kecil sebab apa berlaku hadas kecil, hadas besar sebab berlaku hadas besar. Jadi macam mana pula nak angkat hadas kecil dan juga hadas besar? Hadas kecil kena berwuduk, hadas besar kena mandi. Okey. Abang simpulkan yang itulah ringkasannya. Okey. Yang itulah hari ini yang kita dapat. Moga-moga bermanfaat bagi diri kita. Okey. Abang Iman, dah nak bagi sikit-sikit kata-kata apa? Okey, jadi adik-adik, ilmu yang kita belajar pada hari ini iaitu pengertian, pengetahuan, perbincangan mengenai hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Kita sebagai seorang Islam tidak dapat lari daripada berhadapan dengan apa yang kita belajar hari ini. Jadi bila kita dah belajar ni, kita saling nota, kita cuba faham. Bila kita ada masalah apa-apa, kita tahu apa kita nak buat. Bila keluar air mani nak kena buat apa, bila keluar haid nak kena buat apa. Kalau kita ada apa-apa yang tak faham, ada apa-apa masalah, orang paling dekat untuk kita tanya sekarang ni tak lain tak bukan mak ayah kita lah. Jangan rasa segan. Kalau jadi apa-apa tu tanya kepada mak ayah, minta penjelasan, beri penerangan yang terbaik daripada mak ayah lah. Okey. Jadi kalau nak tahu lebih mendalam lagi, nak tahu kalau nama ni tu dengan ayah apa dan sebagainya, nanti mai sini insya-Allah akan belajar dengan penuh dan belajar dengan yakin. Okey. Jadi bila dah jadi apa-apa nanti boleh urus sendiri. Okey. Jadi sekali kita ada segmen yang menarik, segmen yang orang kata untuk survival. Lagi memang menarik lah nak buat. Jadi sekali standby pukul 5.30. Okey, pukul 5.30 standby dekat Google Meet. 5.30 boleh buat. Boleh lewat 5.30. Boleh lewat 5.30 lah. Jadi macam biasalah. Jaga adab. Kalau ada persoalan apa, boleh tulis, boleh simpan. Sebab rasa kita pun dah agak lewat sekarang ni. Okey, jadi kita serahkan kepada segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada kami berdua. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi. Duduk rumah juga. Mengaji jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Sikit kat aku nak buat video. Okay semua. Assalamualaikum. Habislah. Okay bye semua. Semua boleh pakai live. Boleh tu. Okay siapa nak screenshot boleh screenshot. Yang muka abang handsome ni. Azlan Rusli kan tadi kan. Nama dia Azlan mah? Salah, kot lah bulu ni buat pala. Dia anu ni. Okey semua boleh ni, boleh live. Sekejap lagi kita masuk balik. Kita jumpa balik lagi. Pukul 5.30. Pukul 5.30. Cabut dah. Okey. Tak kena guna link baru mana? Mat. Kita senang lah. Setiap kali nak guna ni kita guna link baru lah. Kita lah. Okey. Bisa mamu. Aduh, tender baru nak masuk. Okey.
ni tak off.